إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum kita meneruskan kepada kuliah pada malam ini, marilah kita sama-sama berniat-niat i'tikaf ketika berada dalam masjid ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala hasil daripada kita berniat i'tikaf. Selain daripada kita dapat pahala mendengar kuliah, berzikir, beringati Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita masih lagi belum berniat i'tikaf, kita niat i'tikaf, insya-Allah dapat pahala i'tikaf. Bersesuaian dengan tajuk kita pada malam ini daripada kitab Fiqhul Harakah min Siratin Nabawiyah. Tajuk kita pada malam ini membina masjid. Susulan daripada perbicaraan kita yang kita bentangkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu berkaitan dengan tajuk Hijratul Rasul, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi dalam tajuk besar berkaitan dengan hijrah. Dalam pertemuan yang lepas kita telah kongsikan suasana Madinah ketika hijrah. Suatu berlaku hijrah, bagaimanakah suasana ketika berhijrah? Siapakah dia sahabat yang digelar dengan muhajirin? Siapakah dia sahabat yang digelar dengan nama gelaran Ansar? Siapa lagi penduduk-penduduk Madinah, iaitu orang musyrikin di kalangan penduduk Madinah? Siapakah mereka? Juga diperkenalkan dengan orang Yahudi, merupakan penduduk Madinah. Dan apabila Rasulullah SAW tiba di Madinah, baginda telah diangkat untuk menjadi pemimpin negara Islam Madinah, yang mana masyarakat Islam Madinah adalah masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk, dan Rasulullah SAW menegakkan hukum Islam di dalam masyarakat majmuk. Ini antara perkara kita perlu faham di dalam pembentukan negara Islam Madinah. Dan di dalam piagam Madinah, undang-undang Madinah, tersimpul di dalam itu, terkumpul di dalam itu hubungan antara orang Islam dengan bukan Islam. Dan ramai di kalangan mereka yang bukan Islam sebenarnya, orang Yahudi,
orang musyrikin, orang-orang yang ada di Madinah itu sendiri, di bawah pemerintahan negara Islam Madinatul Munawwarah. Dan perkara ini menunjukkan kepada kita bahawa hukum Islam, undang-undang Islam boleh dilaksanakan di dalam masyarakat majmuk. Itu dalilnya. Dalilnya inilah yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada istilah kafir zimmi, kafir harbi. Apabila ada sebuah negara Islam, ada sistem pemerintahan Islam, maka wujudlah istilah-istilah tersebut. Jadi dalam tajuk pada malam ini, iaitu tajuk membina masjid, hubungan antara umat Islam dan hubungan antara umat manusia dan Allah Subhanahu Wa Taala merupakan hubungan yang penting. Bersesuaian dengan itu, langkah pertama yang diambil oleh Rasulullah SAW ialah mendirikan masjid. Dengan tertegaknya masjid bermakna tegak syiar yang penting bagi Islam yang sentiasa diperangi oleh musuh dari segenap penjuru. Ini merupakan petunjuk daripada Rasulullah SAW. Dan masjid tersebut ada sampai sekarang, iaitu Masjid Nabawi. Rasulullah SAW sampainya baginda di Madinah, dicari tempat untuk membina masjid. Ini dibuat oleh Rasulullah SAW. Dan ini dipertekankan, diletakkan sebagai satu perkara yang penting oleh Rasulullah SAW kerana ianya adalah hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Syiar kepada hubungan manusia dengan Allah SWT. Manusia dengan Allah SWT ni tidak boleh tidak ada connection ataupun tidak ada hubungan, kerana sentiasa bergantung dengan Allah SWT, sentiasa berhubung dengan Allah SWT. Sekurang-kurangnya 5 kali sehari itu, solat 5 waktu itu merupakan antara simbol kita, hubungan kita dengan Allah SWT. Hubungan kita dengan Allah SWT ini berlaku sepanjang masa, 24 jam, 24 hours. Dan solat itu merupakan suatu perkara yang sangat penting bagi menarik kita kembali untuk mengingat Allah SWT dalam kesibukan kita seharian kita. Sibuk dengan kerja, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan bisnes, sibuk dengan dunia, segala macam ni, kesibukan ini. Sampai waktu Allah Ta'ala suruh main masjid, suruh tunaikan ibadah solat, supaya hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa tidak putus dan terus menerus. Maka Rasulullah SAW mendirikan masjid bermakna untuk menegakkan syiar yang penting bagi Islam. Dan masjid ini merupakan syiar kepada Islam. Pembinaan masjid telah menyediakan tempat bagi umat Islam untuk mendirikan ibadah sembahyang yang merupakan penyambung di antara hamba dan Allah, Tuhan semesta alam, serta membersihkan hati dari diselaputi oleh daki-daki dunia yang mencemarkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid juga menjadi asas yang kukuh kepada pembinaan masyarakat dan negara Islam, kerana keteguhan masyarakat Islam adalah berteraskan kepada ikatan akidah yang kuat dan pegangan yang teguh kepada ajaran Islam. Ikatan yang teguh dan kukuh ini adalah bersumber dan terpancar dari masjid yang penuh dengan keberkatan. Dalam perenggan itu kita menyebutkan tentang kepentingan masjid, di mana masjid ini merupakan tempat utama untuk mendirikan solat 5 waktu. Akhir zaman ini manusia tak rasa masjid ini penting. Kan? Malam ni masjid ada berapa orang, berapa kerat, kan? Berapa saf ya? 1 saf, 2 saf. Sedangkan kat luar sana, Masya Allah, ramai orang.
dekat supermarket, di atas jalan raya, di mana-mana kedai makan ramai daripada ada di masjid. Nampak tak prioriti manusia begitu kan? Maghrib lah nak ajak anak-anak pergi makan dekat kedai makan kan. Waktu tu setan duk berkeliaran kan? Tu anak-anak tak ketahuan lah. Jadi beginilah kita. Maka kita kena berusaha sama-sama untuk meramaikan jemaah masjid. Rasulullah SAW sampai kat Madinah buat masjid tu kan, ajak sahabat-sahabat kita buat masjid. Tempat paling penting sekali, tempat paling mulia di atas muka bumi. Masjid digelar dengan rumah Allah. Rumah Allah. Masjid tempat sumber keberkatan dalam kampung kita. Kena selalu buat aktiviti-aktiviti untuk menarik orang mai ke masjid. Penting masjid ni. Orang mai masjid, kita buatlah sekali-sekala, buat kenduri ke, buat program-program, ada sambutan, buat pila kan. Duit masjid banyak boleh cari, kalau tak cukup boleh cari. Orang nak sponsor ni ramai, buat majlis-majlis ilmu, nak buat program-program kan. Ikut bulan tu, tiap-tiap bulan buat satu program majlis Maulidur Rasul, apa dia orang tengok hari-hari kebesaran Islam yang kita boleh ambil kesempatan untuk meramai orang ke masjid kan. Boleh buat program-program di masjid ini merupakan satu sumbangan yang sangat besar kepada kita untuk memanggil orang kampung yang ada sekeliling kita ni untuk main masjid. Masjid punya lah besar kan, lampu pun ramai daripada orang ni. Bilah kipas pun ramai pada orang ni yang main masjid. Jadi insyaAllah kita usahalah sama-sama kan, ambil kesempatan khususnya macam khutbah Jumaat kan. Khutbah kan ramai orang, pesanlah dekat Tok Khatib tu supaya bagi peringatkan kepada ahli Jumaat tu, janganlah mai semayang Jumaat saja di masjid ni. Mailah semayang 5 waktu, kerana besar pahala dan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Taala sangat besar, yang Allah Taala tawarkan kepada manusia yang datang ke masjid. Kalau nak cerita tentang kelebihan fadilat datang ke masjid ni, Masya Allah, memang terlalu banyak untuk kita kongsikan. Namun demikian, tajuk kita ni tentang berkaitan dengan sirah, maka sedikit kita membawakan bahawa di zaman Rasulullah SAW, semasa peristiwa hijrah, Rasulullah SAW membina masjid. Masjid juga merupakan tempat bagi menjalinkan ikatan ukhuwah Islamiyah menurut adab-adabnya, kerana umat Islam boleh bertemu antara satu sama lain di waktu sembahyang. Waktu ni lah kita nak berkumpul sama-sama, ahli-ahli kampung kita kan, orang kampung kita nak main berkumpul di sini lah tempatnya. Tempat pun elok, ada kipas pun ribu-ribu kipas ni, bukan murah. Selesa, setengah-setengah tempat tu ada aircon. Masjid kita tak ada aircon kan. Setengah tempat tu ada aircon, masuk tu sejuk, seronok duduk dalam masjid. Dia seronok main kat masjid, seronok lagi pada duduk di rumah. Di rumah tak ada aircon, main kat masjid, duduk ada aircon sejuk. Boleh berkumpul bersama-sama, jumpa kawan-kawan, mengeratkan ukhuwah Islamiyah sesama kita. Mereka bermesra di antara satu sama lain tanpa mengira pangkat, keturunan dan harta, di samping menerima ilmu dan menunggu arahan dari Allah Subhanahu Taala dan Rasul. Masjid ni tempat kita tinggalkan semua jawatan dan pangkat kita di luar. Kalau ni pun ada datuk ke, orang kaya, orang besar mana. Kita tak kenal, pakai sama macam kita, pakai kain bekat, pakai kopiah putih, pakai baju Melayu kan. Kalau belah badak besar tu, belah KL ke mana tu, kita pergi
Memang orang besar lah main masjid. Datuk-datuk, Datuk Seri, Tuan Seri. Dia ni dah tak ada kerja lah, kan? Tak ada apa lah, main masjid lah. Ini tempat kita nak mengeratkan tali silaturahim bersama kita dan untuk bermesra antara satu sama lain tanpa mengira pangkat, jawatan, harta, kedudukan. Inilah tempat, Masya Allah. Ini mendidik jiwa kita bahawa semua manusia ini sama sahaja di sisi Allah SWT. Yang membezakan manusia adalah takwa. Walaupun kedudukan di dunia ini mempunyai apa-apa jawatan yang tinggi, tetapi yang mulia di sisi Allah SWT, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Kalau pangkat besar mana pun, tapi tak main ke masjid, tidak ada hubungan dia dengan Allah SWT, tidak selalu datang ke tempat barakah, tempat penuh keberkatan, rahmat daripada Allah SWT. Benda-benda rahmat ni benda tak nampak, benda yang gaib, benda yang tak nampak, rahmat, keberkatan. Tetapi hanya orang yang diberikan oleh Allah SWT sahaja yang dapat merasakan perkara tersebut. Rahmat dalam bentuk ketenangan, rahmat dalam bentuk kecukupan, cukup, rasa cukup walaupun sedikit, tak susah hati, tak sakit hati ke orang. Itu tanda-tanda keberkatan, tanda-tanda rahmat. Tak dapat rahmat daripada Allah SWT, datanglah tempat-tempat yang rahmat, tempat-tempat barakah. Antaranya adalah masjid-masjid Allah SWT. Masjid yang melahirkan perkara seperti ini ialah masjid yang dimakmurkan, sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini masjid yang dimakmurkan. Ada setengah-setengah tempat tu masjid itu begitu indah. Masya Allah, dia punya kaligrafi dia punya hiasan dia. Tetapi jumlah jemaahnya sangat sedikit, tidak menggambarkan kekuatan jemaah tersebut. Hanya nampak gah di luar sahaja, tetapi kosong di dalam. Maka kita janganlah jadi seperti itu. Menjadi tanggungjawab kita, orang yang rajin main ke masjid ni, bertanggungjawablah untuk mencari ahli-ahli jemaah masjid, supaya masjid kita ini sentiasa makmur, sentiasa hidup, sentiasa ada orang, sentiasa penuh dengan jemaah. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta tetap mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada sesiapa pun selain dari Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharap termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini tanda-tanda orang yang memakmurkan masjid Allah SWT. Bila orang itu memakmurkan masjid Allah, selalu datang ke masjid Allah SWT, itu tandanya dia orang yang beriman dengan Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Bila sebut beriman dengan Allah dan hari akhirat, maksudnya beriman dengan keseluruhan rukun-rukun iman. Dengan percaya dengan Allah, percaya dengan malaikat, percaya dengan kitab, percaya dengan Rasul, percaya dengan qada-qadar, percaya dengan hari akhirat, percaya dengan semua rukun-rukun iman tersebut. Maka
Inilah kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan. Allah Ta'ala pilih kita ni sebenarnya. Bila kita kemain ke masjid, tanda kita beriman, tanda kita ni ada iman kepada Allah wal yaumil akhir. Dan tanda kita ni aqamas salat, orang yang mendirikan salat. Insya-Allah orang yang memakmurkan masjid Allah SWT ini, kita memang sangat-sangat mengambil berat tentang ibadah salat ini. Manusia yang menjaga ibadah salat ini adalah orang yang mendirikan agama, yang memberi kekuatan kepada agama. As-salatu imaduddin. Semayang itu, salat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan salat itu, faqad aqamati, maka dia mendirikan agama. Siapa yang meruntuhkan agama, meninggalkan salat, maka dia meruntuhkan agama. Faman tarakaha faqad hadamati. Siapa yang meninggalkan salat, dia meruntuhkan agama. Maka agamanya itu runtuh. Tidak ada agama dalam diri apabila seseorang itu meninggalkan ibadah salat. Jadi salat ini perkara yang sangat penting. Salat ini bukan perkara yang sangat penting. Dan Allah SWT memberi jaminan orang yang memakmurkan masjid Allah SWT ini, insya-Allah orang yang menjaga salat, wa ata zakat, dan menunaikan zakat, walam yakhsha illa Allah. Yang penting dia tidak takut melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak lain semua dia tak takut. Tidak ada gentar, tidak ada risau, tidak ada bimbang. Melainkan semua ini penuh pengharapan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'asa la yakunul muhtadin. Dan orang yang diharapkan masuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk, muhtadi, orang yang mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Jadi penting mendapat petunjuk daripada Allah SWT ini. Jadi bila kita selalu datang ke masjid, selalu memakmurkan masjid Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan memberikan hidayah kepada kita, menjadikan kita ini dikala orang yang muhtadi, orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Kita duduk dalam kehidupan kita ini, memang kita sangat-sangat memerlukan petunjuk daripada Allah, dorongan daripada Allah, jalan keluar daripada Allah SWT. Kerana kita dalam kehidupan seharian kita, sudah tentulah kita akan berhadapan dengan pelbagai perkara, pelbagai masalah, pelbagai cabaran, dugaan. Dan kita sudah tentulah memerlukan mencari solusi kepada ujian-ujian tersebut, masalah-masalah tersebut. Dan yang memberinya, yang membantu kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Memurniakan hidayah kepada kita, menunjukkan kita jalan yang lurus, menunjukkan kita jalan yang betul. Ia akan memandu kita dan menyelamatkan kita sehingga kita masuk ke dalam syurga Allah SWT. Hari-hari kita doa kepada Allah Ta'ala minta hidayah, kan? Hari-hari kita doa, kita minta hidayah kepada Allah Ta'ala. Di mana? Dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, pimpinlah kami ke jalan hidayah, wahai Allah. Dan bila manusia itu datang ke masjid, dia termasuk di kalangan orang yang mendapat pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang muhtadi. Dalam firman Allah SWT lagi, la taqum fihi abada lamasjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai kepada orang yang bersih. Surah Taubah ayat 108. Ayat ini cerita, asalnya cerita tentang Masjid Quba.
Masjid Quba ni merupakan masjid yang pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Sebelum sampai ke Madinah, Rasulullah SAW singgah di tempat namanya Quba. Di situlah Rasulullah SAW mendirikan masjid. Ayat ini ditujukan kepada Masjid Quba, tetapi ianya menjadi dasar kepada penegakan masjid-masjid lain. Dan Masjid Madinah adalah lebih utama kerana ia ditegakkan di atas dasar takwa dan dimakmurkan oleh orang-orang yang layak memakmurkannya. Masjid-masjid rata-ratanya dibina di atas dasar takwa, di atas dasar yang mana dasar ini merupakan dasar yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Takwa ini merupakan benda yang sangat penting. Kalau tidak, masakan setiap kali sembahyang Jumaat, semua jemaah ini diperingatkan tentang takwa, tentang perasaan takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang perkara takwa sentiasa disebut oleh imam ataupun khatib. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Saya berpesan kepada diri saya dan juga tuan-tuan supaya kita bertakwa kepada Allah. Takwa itu macam mana? Dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Di masjid lah tempatnya. Tempat kita mempertingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan melakukan amal ibadah di dalam masjid ini, takwa kita akan bertambah. Dengan kita menghadiri majlis ilmu, takwa kita akan bertambah. Dengan menghadiri program-program di masjid-masjid, takwa kita akan bertambah. Dan masjidun ussisa 'ala taqwa. Pembinaan masjid juga ada hubung kait dengan penegakan harakah Islam, iaitu pembinaan ruh tauhid yang bersih dari pemujaan terhadap taghut dan lain-lain. Jadi masjid inilah sumber kekuatan kepada gerakan Islam. Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan, pusat tarbiyah, melahirkan sahabat-sahabat di masjid. Jadikan masjid sebagai pusat pendidikan. Kuliah-kuliah Rasulullah SAW diadakan di masjid. Ceramah-ceramah Rasulullah SAW diadakan di masjid. Khutbah-khutbah Rasulullah SAW diadakan di masjid. Saban minggu Rasulullah SAW memperingatkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka datang ke masjid, terima ilmu daripada Rasulullah SAW, balik sampaikan kepada sahabat. Mai pula datang Rasulullah SAW menyampaikan majlis ilmu kepada para sahabat, balik pergi pula sampaikan kepada kaum mereka masing-masing. Begitulah proses itu berjalan setiap hari, setiap minggu, sehingga Islam itu berkembang. Masjid lah tempatnya. Kalau pergi ke Masjid Nabawi tu, bahagian Raudhah itu, itulah asalnya Masjid Nabawi yang dibina oleh Rasulullah SAW. Kita pergi di sana, kita berpijak di atas bekas tapak-tapak kaki Rasulullah SAW. Kita pergi ke sana, kita berpijak di atas bekas-bekas tapak-tapak kaki sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di situlah asal Islam berkembang. Dan masjid itulah masjid yang utama yang menjadi perhatian seluruh dunia untuk pergi menziarahinya. Selain daripada Masjidil Haram, Masjidil Haram pun juga merupakan pusat kepada perkembangan gerakan Islam seluruh dunia. Pembinaan ruh tauhid yang bersih daripada pemujaan terhadap taghut dan lain-lain. Itulah dia asaskan di masjid. Rasulullah SAW membersihkan akidah tauhid para sahabat. Wallahu yuhibbul mutatahhirin.
Allah SWT mencintai, menyukai orang yang bersih, orang yang paling disukai oleh Allah Taala ialah orang yang bersih akidahnya, bersih akidahnya daripada syirik, bersih akidahnya daripada kepercayaan karut marut, bersih akidahnya daripada pemujaan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bersih segala-galanya. Maka di masjid inilah tempatnya kita berperanan. Orang selalu main masjid ni, duduklah berkumpul, buat perbincangan, terutama ahli jawatan kuasa masjid. Fikirlah macam mana cara kita nak meramaikan orang jemaah datang ke masjid. Ajak orang datang ke masjid supaya kita melahirkan masyarakat yang baik, masyarakat yang soleh. Masjidlah dia punya punca dia, tempat perkembangan agama Allah Subhanahu Wa Taala di masjid ni lah. Ambillah kesempatan dalam jemaah ramai, khususnya dalam khutbah Jumaat. Masa tu bagi pesan-pesan yang berkesan. Khatib yang ditugaskan, bagilah penjelasan. Dia ada keberkesanan daripada khutbah. Ambil kesempatan orang ramai mai ke masjid, memberi pesan-pesanan, tazkirah, peringatan bersesuaian dengan jemaah masjid itu. Bahkan pembinaan masjid itu juga mestilah bertitik tolak dari penentangan terhadap taghut tanpa rasa takut dan gentar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka jangan kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Jin ayat ke-18. Mendirikan masjid juga adalah sebagai memenuhi tuntutan setelah diberi kuasa menegakkan negara Islam sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala, alladzina in makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Iaitu orang jika mereka teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar, dan kepada Allah sahajalah segala urusan. Ayat ini menunjukkan setelah Rasulullah SAW diberikan kuasa oleh Allah SWT. Kuasa macam mana? Iaitu kuasa pemerintahan negara. Kita pun baru dapat Perdana Menteri yang ke-10, Perdana Menteri yang berkuasa yang ke-10 kan? Ayat ini memberi peringatan kepada pemimpin negara. Apakah keutamaan yang perlu dilakukan oleh pemimpin negara? Pemimpin negara ni secara umum nampak bila nak jadi ketua ekonomi, nampak bila jadi ketua nak bagi makan rakyat, nampak bila jadi ketua apa lagi, semua berkisar tentang perutnya. Sedangkan Allah SWT kata alladzina immakkannahum fil ardi, orang-orang yang immakkannahum fil ardi, yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, apa yang mereka buat? Fil ardi aqamus shalah, mendirikan solat. Mendirikan solat ni maksudnya kalau agama itu diberi keutamaan, bagaimana manusia itu dididik dengan agama, mentauhidkan Allah SWT, kembali manusia yang jauh dari agama ni kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah Taala sebut, bukan kita sebut, tapi Allah Taala sebut alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah, mendirikan solat, wa atau zakah, jaga ekonomi, atau zakat, menunaikan zakat, jaga orang fakir miskin,
Tapi yang pertama adalah solat, semayang. Almarhum Tok Guru Aziz di Kelantan apabila menjadi menteri besar, antara program tahunan yang dibuat adalah ketika datangnya bulan Rejab, Rejab kan bulan Isra Mi'raj kan. Bulan Rejab, bulan Isra Mi'raj, apa perkara penting yang diterima oleh Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj? Solat, ibadah solat. Jadi di Kelantan setiap tahun dianjurkan bulan sembahyang. Bulan Rajab, bulan sembahyang. Buatlah aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan solat. Khutbah Jumaat pasal solat, kuliah-kuliah pasal solat, program-program, pertandingan mewarna ke di kalangan budak sekolah, di remaja kaitan dengan solat. Dalam jabatan-jabatan kerajaan dibuat program-program berkaitan dengan bulan sembahyang, mendidik masyarakat supaya solat. Solat ni benda yang sangat penting, asas agama, tiang agama. Ada berapa ramai orang Islam yang tidak menunaikan solat kan? Mungkin ada di kalangan anak-anak kita, adik-adik kita, semayang cukup lihat. Ya nak semayang, main subuh, nak main subuh, Allah nak gerak cukup payah. Itulah cabaran kita. Tu orang dalam rumah kita, rumah orang lain. Kalau mak ayah tak ambil berat tentang solat, baik. Tok orang pun tak ambil berat tentang solat, habis anak cucu cicit semua dah tahu dia mana. Jadi perkara yang sangat penting. Begitulah juga kepada pemimpin. Perkara utama yang perlu diletakkan keutamaan oleh pemimpin, alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah, mendirikan solat. Solat ni berkaitan dengan akidah juga. Orang yang tak betul akidah, macam mana dia nak solat? Bagaimana solat ni dah diterima oleh Allah SWT? Perkara agama. Atau zakat. Kedua, baru tentang ekonomi, tentang zakat. Mana masyarakat, orang susah dibantu, fakir miskin, orang yang asnaf dibantu, atau zakat. Wa amaru bil ma'ruf, menyeru kepada perkara-perkara ma'ruf. Ini tugas pemimpin. Wa nahau 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Besar peranan ataupun perkara tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Masjid yang didirikan mestilah benar-benar menambah hati agar sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dalam keadaan sibuk. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbih lahu fiha bil-ghudwi wal-asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah wa aqamis salati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal-absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yahdihim min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. أشهد أن محمد An-Nur ayat 36 hingga 30.